Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita berkumpul lagi pada malam ni setelah lama kita cuti, dan kita alhamdulillah dapat sambung balik. Dan kitab yang kita pelajari ataupun bincangkan adalah Fiqh Muyassar fi Dha'i Kitab was Sunnah, fiqh ringkas di buku Quran dan Sunnah, yang dikarang oleh sekumpulan para ulama dan diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, kompleks Malik Fahad bagi percetakan Al-Quran. Maksudnya tempat cetak Quran yang daripada Saudi tu, diorang cetak kitab yang kita bincangkan ni. Setelah apa, mereka cuba nak cari bahagian yang ringkas dalam amalan, dan alhamdulillah berdasarkan Quran dan Sunnah dia sangat ringkas. Dan kita sebenarnya tajuk kita ni kita terus keep kepada bahagian muamalat. Dan kita alhamdulillah habiskan bab jual beli, kita dah habiskan berkenaan masalah apa yang panjang lebar sebelum ni. Dan last kali terakhir kita jumpa tahun 2020 bulan 12, kita bincangkan berkenaan dengan tajuk hutang. Tajuk hutang. Kan? Lama kan? Tapi benda ni semua saya dapat ingat balik, bukan saya ingat. Saya kena buka balik dekat page Suara Sunnah. Diorang ada rakaman semua sekali kelas kita. Jadi saya buka dekat sana dan nampak apa last kali perbincangan kita. Alhamdulillah, kali terakhir kita jumpa, kita bincang berkenaan masalah hutang. Yang kita terangkan bahawa tajuk hutang ni ialah dia berikan harta kepada orang lain untuk mendapat manfaat dan dipulangkan balik gantiannya selepas itu. Jadi syariatkan memang dalam Quran dan umum ayat Quran dan hadis menunjukkan kepada kelebihan. Sebab hutang tujuan dia untuk membantu orang yang kesusahan, untuk dia gunakan duit tadi, dan bila dia berkelapangan dia pulangkan balik. Itu kita bincangkan, alhamdulillah, pasal untuk melepaskan, menolong saudara kita. Okey. Dan memang ijma' para ulama hutang ni boleh. Okey. Cuma ialah macam kita terangkan juga bahaya hutang ni. Sebab kalau dikata kita tak bayar, maka dia akan menjadi beban ke atas diri kita. Hatta orang mati syahid pun akan tergantung sebab hutang. Nabi SAW dahulu pernah tak nak solat jenazah yang ada hutang. Nabi akan tanya sebelum disolatkan jenazah. Terbalik macam amalan masyarakat Melayu kita, keluarga bercakap lepas solat. Nabi tanya sebelum solat, apa yang mayat ini ada masalah, apa yang hutang ke atas dia, apa dia kena bayar. Jadi kalau disebut dia ada hutang, Nabi kata sallu ala sahibikum, solat kepada teman kamu. Nabi tak nak solat. Jadi ada para sahabat macam kisah Abu Qatadah, dia tolong bayarkan hutang tersebut, dan dia kata Rasulullah, solatlah aku bayar. Basically benda macam ni kita faham bahawa menunjukkan serius, benda tu serius. Okey. So dalam perbincangan kita tu kita bincangkan berkenaan dengan kita tak boleh untuk seorang tu dalam bila hutang letakkan syarat. Syarat contohnya macam manfaat. Bukan semesti bayaran juga. Contoh macam kalau dia kata kalau pinjam ni engkau kena tolong aku. Itu dah tak boleh. Pasal pertolongan tersebut, macam kata pinjam 100 tapi tolak kereta saya. Itu perbuatan tolak kereta tadi tu dah kira manfaat tambahan. Yang ini adalah riba. Sekalipun nampak bukan fizikal, tapi dia adalah riba. Yang kita terangkan lepas tu kemudian orang yang memberikan pinjaman tu mestilah seorang yang boleh untuk bertindak pada hartanya, balik berakal dan juga cerdik. Okey. Ketiga, tak boleh untuk si pemberi hutang tadi syaratkan pulang balik lebih. Ini riba yang sebutan.
Dia kata pagi pinjam 1,000, pulang balik 100,000, apa 1,500, ataupun 1,000 RM1 sekalipun, dia tak boleh. Okey. Tapi kalau sekiranya orang yang bayar hutang tu bagi lebih hadiah lepas pulangkan balik tanpa syarat awal, maka ia adalah elok, kerana di antara perkara yang Nabi galakkan. Okey, kemudian kita bincangkan itu juga nombor 5, benda yang dipinjamkan tadi mesti milik orang yang meminjamkan. Tak boleh macam anak pinjamkan harta bapak daripada orang, tak boleh. Okey. Kemudian yang terakhir, di antara yang kita bincangkan adalah di antara muamalah riba yang berlaku zaman sekarang pada bank-bank, terutama pinjam peribadi lah. Kalau pembelian barang, contoh macam kita beli barang, katakan cawan ni, kita nak beli, duit tak ada, jumpa bank, saya nak beli benda ni, boleh belikan untuk, boleh tak belikan untuk saya, nanti saya bayar balik. So bank beli dengan harga RM1, jual kata kita RM1.50, tak ada masalah. Ini banyak orang salah faham bab berkenaan dengan penambahan harga oleh bank. Pasal dia beli, kemudian dia jual kat kita, tak ada masalah. Bahkan kalau dia beli cash, jual kita ansuran. Alah, style macam awak beli motor lah, itu tak ada masalah. Denda tu riba, lambat bayar kena denda tu riba. Adapun masalah harga tadi ansuran, memang tak ada masalah. Cuma yang kita terangkan itu last kali kita bincangkan berkenaan style buying inah yang digunakan oleh bank-bank, setengah-setengah bank. Dia nak bagi duit, maksudnya orang tu nak pinjam duit, tapi dia letakkan barang, objek. Dia kata boleh, abang nak pinjam duit, okey boleh, tapi beli dia barang daripada saya. Cara beli dia tadi, abang beli dari saya, harga dia 1,100, abang nak pakai berapa? Nak 1,000, okey, tapi saya jual ke abang barang ni 1,100. Akad lu, akad 1,100, bayar 12 bulan, okey. Lepas tu saya beli balik pada abang dengan harga 1,000 cash. Abang tetap hutang saya 1,100, saya bagi abang harga 1,000. Nampak tak dia punya cara? Dia panggil buying inah, dia panggil. Ini sistem yang sebenarnya bank-bank Malaysia pakai. Di tanah Arab haram, di tanah Arab diorang haramkan. Di Malaysia benda ni dia tajuk. Tapi balik pada asal, kalau saya kata kalau banyak objek macam pembelian rumah, pembelian kereta, barang tu bank beli, bank jual kat kita, memang tak ada masalah sebenarnya. Kes denda kalau lewat itu riba. Adapun dia beli cash daripada pemaju, dia jual pada kita dengan ansuran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini kita bincangkan panjang lebar itu. Baik, alhamdulillah. So malam ni kita akan masuk tajuk baru, bab yang keempat, mengenai gadaian. Ini pun orang Melayu kita kat Malaysia ni ada sistem gadai pelik. Okey. Bab keempat, mengenai gadaian, padanya ada 2 persoalan. Bab keempat, mengenai gadaian, padanya 2 persoalan. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama, pengertian gadaian, dalil-dalil disyariatkan penggadaian. Okey. Ar-rahnu, dalam bahasa Arab dia rahn. Pernah tengok kan? Ar-rahnu tu kan? Okey. Tapi yang saya cerita ni bukan yang diorang buat. Kena faham apa saya cerita ni bukan syarikat tu punya praktikal. Praktis sebenar rahnu ni bukan yang diorang buat. Yang diorang buat tadi, diorang ada masalah sikit sebab diorang simpan barang tersebut, kita kena bayar peti simpanan tadi. Setiap bulan harga sekian, bayar bunga kita bayar. Barang dia simpan. Jadi benda tu riba jugalah. Sebab nak fahamkan rahnu ni nanti saya terangkan habis. Baik. Ar-rahnu dia kata menjadikan barangan harta. Tak kira benda tu telefon ke, gula-gula ke, kopiah ke, baju ke, apalah, kereta ke. Okay. Sebagai ikatan dengan hutang. Mana kita hutang orang tu, kita jadikan barang yang kita ada ni pengikat untuk kita dengan dia. Maksudnya kalau kita tak boleh bayar, yang mana untuk cukupkan bayar hutang ataupun harga hutang tadi, orang tu akan pegang barang saya. Cawan ni katakan saya pinjam abang RM1. Lepas tu saya tak ada nak bayar, saya letak dulu kat sini. Abang pegang cawan saya ni. Kalau harga cawan ni RM2. Kalau sekiranya abang nak cepat, abang jual lah. Tapi bagi saya tempoh sampai sebulan, nanti saya pulang balik, saya ambil balik barang saya. Barang ini hanya cagaran sahaja, ditinggalkan sementara tunggu nak bayar di atas tempoh yang dijanjikan. Dia bukannya ada bunga macam kes dekat rahnu yang sekarang ni, yang bila kita tinggalkan barang, nanti dia ada tempoh dia, kita kena bayar berapa bulan, ada bunga dia panggil. Itu tak ada.
Dalam Islam punya tak ada sebarang bunga. Purely macam saya ni kaya, orang tak nak pinjam, tinggalkan kat saya, tak ada masalah. Okey. Bila tak boleh nak bayar, maka abang kita ni boleh jual cawan ni, ambil duit dia RM1 dan pulangkan saya balik RM1. Apa lebih kena pulang balik lah. Dia abang akan ambil duit dia saja. Tapi barang ni tidak lagi jadi milik saya. Abang kita boleh jual dan dapatkan balik duit dia. Dan kalau ada lebih, dia pulang balik pada saya. Faham Ni gadai yang sebenar dalam Islam. Okey. Asal disyariatkan akan gadaian ini firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 283. Selepas ayat hutang, Allah Ta'ala katakan, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban, dan kalau kamu dalam keadaan musafir, kamu tak dapati siapa nak tuliskan untuk kamu perjanjian hutang, farihanun makbudah, maka boleh dibuat hutang tadi dengan gadaian yang orang tu pegang dulu. Kita tak kenal dia, tapi kita nak duit dia, so dia ambil lah barang kita, pegang. Gadai, ini maksud dia gadai. Saya gadaikan, kalau apa-apa jadi, saya tak bayar hutang, abang boleh ambil ni, jual, dapat balik abang punya barang, duit. Ini sebenarnya sistem yang asal, yang betul memang dilaksanakan di bank-bank sebagainya kan. Diorang gadai cagar tanah untuk ambil pinjaman. Kalau tak boleh bayar, bank ambil. Tapi ada cerita kelakar ada. Saya cerita bab ni, kita pernah bincangkan tajuk apa, Semenanjung Tanah Melayu kita ni. Dia bukannya duduk kekal macam ni selama-lamanya. Dia sekarang tengah macam ni. Sekarang ni tanah Melayu kita tengah macam ni. Sebab kerak bumi kita bergerak-gerak. Cuma lambat sikit sebab ada gunung, dilambatkan. Kalau tak ada gunung, masuk, melintas semua sekali. Kejap kat sini, kejap kat sana. So jadi bila sebenarnya tanah Melayu kita macam ni, pantai timur kita sibuk kata apa? Tanah makin hilang. Tanah makin hilang. Yang pantai barat apa jadi? Tanah pantai makin jauh. Pantai makin jauh, makin jauh. Kalau pantai makin jauh tu, saya kecil-kecil tu ada apa pengalaman pribadi lah. Waktu kecil bapak saya bawa, waktu saya darjah 5 ke darjah 6 macam tu, naik atas Bukit Melawati, Kuala Selangor. Jadi meriam. Kalau tuan-tuan pergi buka Google, tengok Bukit Melawati ada meriam. Saya waktu duduk dekat atas bukit atas tu, saya kecil lagi, saya duduk atas meriam dan sebagainya kan. Saya tengok laut ujung sana. Meriam dekat sini. Bawah ni sekolah ada, rumah orang. Saya pun kata berapa saya. Kata abah, meriam ni kalau tembak kena sekolah ni. Laut kat ujung sana. Nak tembak siapa? Yang kita tak tahu kampung ni baru ada. Kita cakap dengan bapak kita. Bapak saya kata, dia lahir tahun 1932. Dia meninggal rahimahullah. 97 dia meninggal. Tapi tahun 32 dia lahir. So dia cakap dengan saya, dia kata waktu dia kecil dahulu, air kat bawah ni. Tahun 32 air kat sini. Bayangkan lepas 50 tahun air kat sana. Yang depan ni dia jadi kebun kelapa sawit, jadi macam-macam dah. Betul saya kata, faham? Yang sini pula ada cerita. Kita ada buat kelas, salah seorang student saya tu banker. Bila saya kata yang pergerakan ni jadi, dia kata betul ustaz, bank-bank di belah Kelantan pening kepala. Sebab bila ada orang pinjam, diorang ambil lah tanah, pegang. Kalau tak boleh bayar, tanah jadi milik diorang, boleh diorang jual kan, dapat duit balik. Problem dia, orang tak bayar, bank pergi nak ambil tanah, tengok tanah lain, tanah lain, ukur batu pancang, tanah lain. Kawan-kawan saya kat belah Terengganu, kat Rusila contohnya, dia orang cerita, kadang-kadang dia kata apa, ni kampung dia kat sini, dia kata dulu atuk dia punya rumah kat situ, dalam air dah sekarang ni, nampak? Jadi gadaian macam tu nak buat macam mana, tapi dah gadai, tak dapatlah barang tersebut. Tapi betul sistem gadaian tadi dibuat. Orang yang dekat belah Kelantan tadi kan, dia gadaikan tanah untuk dapat pinjaman, dia betul dah. Tapi nak ditakdirkan Allah Ta'ala jadikan, rupanya kerak bumi kita ni berjalan macam tu. Rupanya bumi ni tidak selama-lamanya rupa kekal macam ni. Kalau ada rumah besar kan, jangan sangka rumah awak akan kekal abadi. Pergerakan tanah kita ni tak tahu apa jadi besok lusa. Macam orang dekat belah-belah Ampang kan, rumah roboh jatuh,
tanah daripada atas bukit jatuh roboh kat atas rumah orang. Ni semua pergerakan tanah. Kita boleh buat, kita boleh kawal. Nampak depan mata kita bukit tu kuat, tapi boleh bergerak bila-bila masa sebenarnya. Ini Allah Ta'ala jadikan. Jadi ala kuliah faham tajuk gadai tadi, jelas sikit. Dan juga dikaitkan dalam ayat tadi dengan musafir, dalam ayat berkenaan, dia adalah keluar pada jalan kebiasaan. Okey. Dia tak ada, bukan mesti ketika musafir saja, tapi kebiasaan dia kita musafir, orang tak kenal kita. Contoh kita pergi dekat Yaman, kita pergi dekat negara luar, Sudan, Mesir, dan kita pergi Saudi Arabia, kita ada terdesak, duit tak ada, tapi kita ada jam mahal, jam kita mahal. So kita kata dengan orang tu, bang, ni jam saya, aku pegang dulu. Tak boleh bayar ke makanan sebenarnya kan, aku pegang dulu, saya datang balik. Katakan makan kita harga 1,000, kata jam kita RM4,000, abang pegang dulu, saya datang balik. Memang kalau orang tu pun tak rugi apa, pasal benda ni boleh menjadi apa, duit dia balik. Dapat dia jual, dapat duit dia balik. Ini sistem dia, biasanya kebiasaan bila orang tak kenal kita lah. Saya peribadi dulu memang pernah alami perkara ni. Bila ada kawan saya orang Arab, dia nak pakai duit, nak kahwin. Lepas tu dia jumpa saya, memang saya tak kenal dia pun, kampung dia kat mana pun saya tak tahu. Tapi dia kata dengan saya nak pinjam duit, tapi dia tinggal pada saya kitab. Waktu dia tinggalkan kitab, dia tinggalkan kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz, Imam Rafi'i, syarah kitab Fiqh Syafi'i. Dia tinggalkan kitab tu. Kemudian Mughni Ibn Qudamah Al-Maqdisi dia ketinggalkan. Nilai kitab tersebut memang sampai $300. Dua kitab tu $300. So dia sekarang ni dia nak duit. Dia kata macam ni, aku tinggal kitab dekat kau, dia kata, ini aku pinjam kau $200, dia kata, nak pinjam $200. Saya betul tak kenal dia. Dia kata saya masih sembah cakap-cakap, adalah kawan-kawan kita kata jangan kawan rapat sangat. Saya kata dia minta tolong, kita takkan tak nak bagi. Kita ada duit sikit lebih tak pakai, simpan-simpan bukannya beranak sangat pun. Macam tu lah rupa duit kita. Jadi saya pun kata okey, dia tinggalkan kitab, dan dia janji dalam tempoh setahun dia akan bayar. Lepas setahun dia datang, dia pulangkan $100 saja. Sebab dia kata tak cukup lagi duit. Dia kata kalau kau nak jual, ambil apa yang daripada hasil jualan tadi, ambil lah semua pun. Saya kata tak apa, relax, tunggu. Kita tunggulah. Tak lama lepas dia cakap itu, dan 6 bulan kurang, seorang budak Iraq, dia Yaman, budak Iraq datang jumpa saya. Dia kata budak nama sekian-sekian ni tinggal kitab kat kau. Saya kata betul. Mana kitab tu? Saya pun bawa masuk bilik, tunjuk kat dia. Dia pun ambil kitab tu, dia selak kan. Dia tengok dia puas hati, dia pun keluarkan $100, dia bagi kat saya. Dia ambil kitab tu. Maksudnya dia dijual pada budak Iraq tadi untuk hutang dia terbayar. Saya tak jual kitab tu, saya tunggu je. Tapi nak ceritakan benda tu dapatlah balik. Mana saya tak rugi apa-apa. Dalam kes tadi, duit saya dapat balik. Duit saya dapat balik. Memang ada orang kata macam kau gila ke percaya orang. Saya kata duit tu bukannya duit saya, orang bagi. Kita pergi belajar orang bagi duit kan. Kalau dia kata saya simpan pun, bukannya saya boleh kahwin dengan duit tu. Jadi saya pun, orang nak pinjam, bagilah. Dan ketika tu saya rasa macam lah, dia terdesak. Tapi Alhamdulillah, saya tak hilang apa-apa pun. Duit saya lah $200 dapat balik. Dia pula kan, kitab dia tadi dia jual untuk dapatkan bayar dia hutang saya. Alhamdulillah settle kan. Tapi masalahnya itu cara macam nak fahamkan, bila dalam keadaan kita tak kenal orang tak kenal kita, dia orang tu minta, bang tolong ni ambil barang ni, saya kalau boleh kita bantulah. So orang tu dia dah terdesak sangat, tak mencuri dia tak mencuri, dia tak menipu, dia tinggal pada kita barang berharga, dan dia nak duit kan. Jadi pegang dulu barang tersebut. Dan kalau dia kata, cuma bimbang kalau keadaan biasa ada jugalah, barang curi pun terjadi juga. Kita bimbang juga kan, barang curi kan. Tapi yang ni pasal kitab, siapa nak curi kitab kan, berat, 16 jilid 16 jilid kot kitab tu, siapa nak ngangkut dan curi di kedai. Tapi itu cara sebenarnya bagaimana gadaian tadi, kita kejar pahala si Allah Ta'ala, dan orang tu dapat dibantu, dan
selesai masalah. Kalau dia kata kalau saya tak nak pun, saya boleh jual kitab tadi, saya ambil duit saya balik. Boleh je. Lepas tempoh dia dijanjikan. Lepas tempoh kata setahun kan, saya dah boleh buat dah. Tapi oleh kerana saya tak perlu pakai duit lagi, saya kata tak payah. Tunggu. Kadang-kadang benda ni lah, kita nak yakin orang tu pulang balik tu, kita tak tahu betul ke tidak dia boleh pulang balik kan. Tapi di sini kena percaya kepada janji Allah Ta'ala kan? Jangan kita sibuk buat perancangan, tapi last sekali benda tak dapat pada kita pun. Dan memang dekat Sudan pun saya pernah buat sekali. Tapi kan ni orang Malaysia, dia nak pinjam $500, hampir 2,000 lah ketika tu, untuk kahwin. Semua orang kahwin minta pinjam duit. Jadi ketika dia pinjam tu, saya kata boleh, kalau tak dapat pulang kepada saya pun, pasal saya nak pergi daripada Sudan terbang ke Yaman. Saya pergi flight, saya tak balik rumah, tak Malaysia. Daripada Sudan saya pergi ke Yaman terus. So dia nak bayar, nanti dia kata macam mana? Saya kata bagi pada keluarga saya. Saya pergi nombor telefon, nak bayar pas dan sebagainya. So dia contact. Nak jadi cerita, lama dia duduk, dia pun tak balik. Tiba-tiba dalam 2 tahun lepas tu, ada seorang budak pelajar Yaman pergi haji, dapat sampul. Sampul tu kawan tadi dia pulang balik duit kat saya. Dia tulis terima kasih pasal bagi pinjam duit. Tapi tak dapat balik lah sebenarnya. Dia patut kita faham bahawa harta tu bukan harta kita. Kalau Allah Ta'ala nak hilangkan, kita boleh rugi dengan tanpa sebab. Tapi bila Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita ruang untuk membantu orang lain, bantulah. Jangan kikir, jangan kedekut. Masa Al-Quran nyatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Barang siapa dilindungi daripada kebakhilan dirinya sendiri, maka dialah orang yang berjaya. So try tapi macam masalah gadai ni, dia bukan sistem gadai yang dekat kedai tu. Pasal tu syarikat dia cari untung. Kita gadai ni, kita terima, maka kita nak bantu dia je. Kita nak bantu dia supaya dia boleh selesaikan masalah hidup dia, dan dia dapat pulangkan balik duit kita pada masa yang dia rasakan boleh. Okey. Dia kata kenapa kita kata bahawa masalah musafir tadi bukannya sebab untuk kita buat gadaian. Kerana petunjuk sunnah di atas disyariatkan ia ketika tidak musafir. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Bahawa Nabi SAW dahulu pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi sehingga satu tempoh. Mana Nabi ambil makanan itu dulu, Nabi kata nanti bayar kemudian, sampai satu tempoh. Warahana dir'an min hadidin, dan Nabi gadai kepada Yahudi tadi baju daripada besi, baju perisai daripada besi. Bahkan ada satu riwayat yang lain, Nabi SAW tak sempat nak tebus balik baju besi tersebut, kerana baginda ambil tepung barli tu, dia masuk makanan tadi, tepung barli Nabi SAW ambil daripada Yahudi tadi, kemudian Nabi letakkan baju besi tadi sebagai gadaian. Kalau baginda tak boleh nak bayar, maka Yahudi tadi boleh ambil baju besi tadi, jual dan ambil duit dia balik. Jadi tapi baginda SAW, yalah, kita lihat dekat sini yang kedudukan Nabi SAW, bagaimana baginda sebenarnya lah, kalau petik jari je macam tu, tunjuk pada Osman, tunjuk pada Abdurrahman bin Auf, tunjuk pada para sahabat yang kaya, rasa-rasa dia nak tak bayar untuk Nabi SAW. Berebut kot, macam orang kita, Malaysia kita lah, berebut nak pergi wakaf dekat nak masuk tabung masjid. Masjid tempat ni ada tabung. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada tabung. Ingat pergi umrah dengan orang tak pernah pergi umrah first time pergi umrah, dia kata tempuk duit, ustaz mana tabung masjid? Saya tak nampak tabung masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tak ada tabung masjid, tak ada tabung. Dia kata nak letak mana? Saya kata sebenarnya saya kata kalau dibuka tabung, akak mungkin orang ke 100 juta ke sejuta kot duduk belakang sekali. Orang Arab akan dulu letak duit, tahu tak? Dia orang yang duduk berdekatan tu, dia orang akan lagi cepat. Kalau kata buka nak beli apa, serius dia akan bersegera. Lah bayangkan tiang masjid tadi duit awak, tertegak ada orang datang haji, datang umrah daripada beratus-ratus tahun, awak akan dapat pahala orang solat di Masjidil Haram. Siapa tak nak? Kau dapat sekeping, mana duit kita jadi sekeping daripada batu marmar yang lantai tu.
Boleh bayangkan macam mana? Berebut orang, saya kata. Tak ada tabung masjid, saya kata. Nak kena fahamkan belasan dia macam tu. Kalau bab Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, semua orang rela je nak korbankan apa saja. Dan kita ni memang kita panggil. Jadi itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi sendiri SAW. Nabi sendiri SAW nak makan. Seriously kan? Bayangkan para sahabat berebut untuk menyumbang pada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tunjukkan dalam hadis berkenaan, bila Aisyah kata mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mati Rasulullah SAW, wa dir'uhu marhunun, dalam keadaan baju besi baginda tergadai, inda yahudiyin, di sisi seorang Yahudi, fi sya'irin, kerana tepung barli, kana yastalifuhu minhu, yang Nabi ambil pinjam daripada dia. Nabi ambil kembali, tinggal baju besi. Nabi wafat, tak sempat nak tebus balik. Kita kalau mati, duit SP, duit apa semua banyak lagi kan. Duit simpan bank lah, tanah kita beli, kebun kita ada. Nabi SAW wafat, tak ada harta baginda tinggal cuma pelai jubah, kata Aisyah anha, dan sekeping tanah di Khaybar. Tanah di Khaybar tu pula Nabi bukan agihkan hasil dia seperti mana orang lain. Baginda setiap kali keluar hasil tanah tersebut, baginda akan ambil makanan keluarga dia setahun, baki semua serah pada Baitul Mal, serah pada orang-orang miskin. Tiap tahun Nabi buat macam tu. Bila Abu Bakar memerintah, Abu Bakar buat macam tu juga. Bila Umar memerintah, Umar dia tak nak uruskan, dia suruh Ali bin Abi Talib dan Abbas bin Abdul Muttalib uruskan macam tu juga. Dalam Sahih Bukhari datang, Abbas bin Abi Talib dan juga Ali pernah minta kepada Umar untuk faraidkan. Umar dengan marahnya kata, Rasulullah SAW buat macam ni, Abu Bakar datang buat macam Rasulullah, aku suruh korang uruskan macam mana orang buat. Kalau korang buat macam ni juga minta untuk difaraidkan, aku ambil balik, aku bagi kat orang lain, suruh uruskan. Ambil hasil setahun untuk keluarga, baki serah balik pada umat Islam. Itu je lah tanah. Bahkan memang Abu Bakar dahulu tidak mahu mewariskan, menjadikan harta itu faraid. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, nahnu ma'syaral anbiya la nurith, kami golongan para nabi tidak mewariskan harta. Ma taraknahu, apa kami tinggalkan, fahuwa sadaqah, maka ia sedekah. Apa kami tinggalkan jadi sedekah. Abu Bakar pegang dengan hadis ini, dia tak bagi. Hatta anak perempuan dia adalah waris Nabi. Kan, isi-isi Nabi SAW yang masih ada ketika Nabi SAW wafat, mereka berhak 1/8 daripada harta tersebut. Anak Nabi Fatimah berhak 1/2. Dan oleh kerana waris-waris itu semua lelaki, maka Abbas dan juga Ali antara waris-waris yang akan masuk campur dalam harta Nabi SAW sebenarnya. Tapi lagi boleh. Tapi Abu Bakar tak agihkan. Kadang-kadang tuan-tuan akan dengar Syiah mainkan tajuk ni. Dia kata Fatimah binti Muhammadin marah kepada Abu Bakar tentang tajuk tersebut. Abu Bakar bukan tak sayang kepada anak Nabi, bukan tak sayang kepada Nabi, tapi kerana sayanglah dia tak agihkan. Tapi kisah yang kita nak belajar kat situ banyaklah. Macam Nabi berurusan jual beli dengan Yahudi. So jual beli dengan Yahudi haram halal. Halal lah. Halal lah, kecuali dia kata saya berniaga dengan awak, untung saya serang awak balik. Barulah kita tak boleh jual beli dengan dia. Jika tak, dia jual beli halal lah. Dan yang kedua, kalau memang kita tahu pun Yahudi zaman Nabi lagi musuh kepada Nabi SAW. Tapi yang kedua, masalah tadi gadaian, yang Nabi SAW tidak pernah mengambil kesempatan pada para pengikut baginda, para sahabat, untuk dapatkan harta. Kalau nak, Nabi petik je, berebut-rebut orang berikan harta kepada baginda SAW. Tapi baginda mati, baju besi baginda pun tergadai. Pada Yahudi kena tepung barli Nabi SAW ambil. Ini faham kan? Ini benda yang sepatutnya kita ambil iktibar. Persoalan kedua tentang gadaian ni adalah hukum-hukum berkaitan dengan gadaian. Pertama, tidak sah gadaian apa yang tak harus dijual. Apa tak boleh dijual, tak boleh digadai. Ya, sebab kalau benda tak boleh dijual, macam mana awak nak gadai? Contoh katalah harta wakaf kat sini. Seperti harta wakaf. Harta wakaf tidak boleh dijual. Bahkan dalam hadis yang sahih berkenaan perkara wakaf ni, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan dia dapat tanah macam Nabi juga. Pasal lepas perang Bani Nadir, kan?
diorang dapat tanah dekat situ. Jadi bila yang tuan-tuan dengar apa, kurma Nabi kan, kurma dari situlah kurma tu. Dari situlah kurma kebun Yahudi, kurma milik Nabi SAW. Umar pun dapat. Jadi Umar tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak pernah dapat harta semahal tanah di Khaybar. So apa patut aku buat? Apa kau nasihatkan aku buat? Nabi kata, kalau engkau nak, engkau pegang usulnya, mana tanah tu kekal milik engkau, tapi engkau sebarkan manfaatnya, hasilnya kau bagi ke orang. Jadi Umar pun buat, mana dikekalkan harta tu milik dia, tapi hasil tanah tersebut diagihkan kepada semua orang miskin, orang sekian sebutlah. Kemudian dan tanah tadi tak boleh dijual, tak diwarisi. Waris adalah waris. Tak boleh diwarisi ya. Tak boleh diwarisi, tak boleh disekian. Pasal dia buat ketika hidup, bukan lepas mati. Kalau dia buat selepas mati, maka wasiat dia cuma jalan 1/3. Tapi oleh kerana dia wakafkan ketika dia hidup, maka jalan semua sekali. Dan tak boleh harta tadi dijual. Sebenarnya harta wakaf tak dijual, unless harta wakaf tadi kita nak gantikan dengan yang senilai. Contoh katakanlah, saya wakafkan mimbar ni ke masjid ni, duit saya. Kemudian tiba-tiba ada orang nak ganti mimbar baru. Duit yang saya bagi untuk buat mimbar ni tak boleh orang tak boleh jual dan ambil sebagainya. Kalau nak ganti kerana tak ada bermanfaat dan sebagainya, kena dapatkan benda lain untuk duit tadi jadi something dekat dalam masjid ni. Jadi tiang ke, benda-benda boleh rosak, jangan diwakaf. Dipanggil infak. Benda-benda yang tak boleh rosak, contoh macam inilah tanah, bangunan, ia adalah benda yang dikata kekal. Benda kekal kita boleh wakaf. So cuma problem dia kalau kita kata wakaf tadi, tak boleh jual, tak boleh diwarisi, tak boleh dihibah, tak boleh disedekah. Dikekal milik orang yang mewakafkan. Pahala tetap jalan kat dia. Cuma manfaat tadi kepada tempat dia janjikan. Kalau dia kata nak bagi orang miskin akan dapat hasil tersebut. Kalau dia kata anak yatim akan dapat apa hasil tersebut. Itu cara kita kena faham. So kat sini bila kita nak gadai benda yang tak boleh jual, tak boleh diwakafkan. So contoh dia adalah wakafkan apa jual apa kita gadaikan kereta wakaf, ataupun kita gadaikan tanah wakaf. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Dan juga seperti apa, anjing. Kenapa anjing? Sebab anjing tak halal dijual. Bila anjing tak halal dijual, okay, katakanlah orang tu bagi saya anjing dia. Anjing ni mahal. Jenama spesies apa tak tahu. Kahwin kacuk ini sebagainya kan. So dia bagi saya anjing macam kuda. Dia ambil saya 1 juta ni, anjing ni 5 juta. Saya tak boleh buat apa-apa sebab saya tak boleh jual anjing ni. Sebab Nabi larang daripada harga jualan anjing untuk dimakan. So macam mana saya dapat duit saya balik? Atau orang tu letak patung ke berhala kan, ni berhala ni bertuah, ini sangat bertuah dia kata. Lepas tu dia kata ni bertuah ni, kalau anda kata siapa pegang ni kaya. Lepas tu berhala tu bagi kat saya, saya gadai berhala ni kat awak. Kalau awak terdesak, awak ambil lah apa ni duit saya pinjam tu, saya pulang balik kemudian. Kalau tak dia awak jual. Saya dah jual macam mana berhala ni? Saya tak boleh jual. So tak boleh lah, benda tak boleh jual, tak boleh digadai. Okay? Kerana tak boleh untuk ditunaikan hutang daripada barang tersebut. Sebab tak boleh jual. Sebab saya nak duit saya balik. Okay? Dan tidak ada juga gadaian pada benda yang tak kita miliki. So benda yang tak milik tak boleh jual. Faham tak? Kalau untuk gadai kan, ini bapak aku punya. Bapak dia punya, bukan anak punya. So kita tak boleh gadai benda ni, pasal si anak tadi tak ada autoriti untuk jual barang ni. So patah balik, okay? Pertama. Kedua, disyaratkan juga diketahui kadar atau nilai gadaian tadi, jenis dia, sifat dia. So bila kita gadaikan sesuatu, jangan letak dalam karung tu, letak dalam uncang. Saya gadaikan awak benda ni. Apa ni? Adalah tak boleh. Kena sebut apa dalam ni. Jam. Saya gadaikan awak jam saya. Kena tahulah jam tu jenama apa sekian sebagainya, supaya dia dapat nilai. Sebab pada asas gadaian ni, hutang yang diambil ketika kita ambil barang tadi,
benda kita gadai mesti lagi mahal daripada barang kita ambil. Adalah amat tidak bijak kalau orang tu dia gadai, dia ambil, dia bagi orang pinjam duit, tapi dia gadai kat apa, orang tu gadai pada dia barang yang murah daripada nilai duit yang orang tu ambil. Contoh ambil 1,000, barang dia gadai 50 sen. Ni tak boleh, tak bijak lah. Awak kena ambil barang yang nilai dia ada, yang memang nilai tu boleh dapat. Jangan bukan-bukan. Mungkin orang tanya, so dalam artis macam mana? Tak boleh lah. So dalam artis tu dia bernilai bila ada orang nak je. Tahu kan, dia kan jual lelong barang-barang artis. So dalam lah, baju dalam lah. Saya cerita ni sebab dah jadi dekat Emirates tahun awal 90-an, ketika mana Chechnya, bukan Chechnya yang sekarang Chechnya yang sekarang ni, dia punya presiden Ramzan Kadyrov tu, itu adalah pengkhianat yang membunuh mujahidin yang dahulunya Syamil Basayev, Khattab, yang lawan Rusia menceroboh, ada kumpulan mujahidin. Ramzan Kadyrov ni dia bunuh orang ni di dalam, dia racun. Yang sekarang presiden sekarang ni kan, bayi saya je presiden ni, bukan ini. Tapi nak ceritakan zaman dulu, kita panggil apa, Chechnya Chechnya, dia benda tersebut, yang cakap okey, bila kita sebut tentang Chechnya, negara tersebut yang dululah, bukan sekarang, yang kena fahamkan situasi. Banyak orang kadang dia tak faham apa tahun 90-an apa jadi. Bila Rusia dia jatuh, dia tak dapat kawal semua negara-negara yang bawa jajahan dia. So semua isytihar merdeka, Yugoslavia merdeka, ni merdeka. Jadi problem dia dekat negara tadi ada dia punya teknologi nuklear. Kat sini tempat macam sekarang tuan-tuan boleh dengar apa, orang naik ke ISS, space station yang ngili bumi tu, naik dekat mana? Naik dekat Kazakhstan. Tapi siapa punya? Rusia. Tuan-tuan bayangkan apa jadi kalau sekiranya pemimpin Kazakhstan tu tak setuju dengan Rusia, habis tak boleh masuk. Sebab tu dia kena pastikan banyak benda-benda ni apa, panggil apa, bertepatan dengan apa dia nak lah. Okey, tu tinggalkan dulu kisah tu. Tapi okey, benda kita milik kita boleh gadai. Okey, kadang benda nilai ke barang tadi kena tahu sifat dia. Okey, so kalau dia kata orang tu tak nak uncang kan, dia kata apa gadai ni, adalah tak boleh lah macam tu. So kena tahu nilai tersebut. Tak boleh kita gadai benda tak tahu nilai. Ini dipanggil gharar. Apa benda ni, adalah benda ni, berapa nilai dia. Ketika yang kes Chechnya tu tahun 90-an, berlaku satu lelongan tau. Lelongan dekat Emirates untuk tuala sapu tangan penyanyi Arab yang dah mati Mesir, Kalthum. Tahu lelong berapa? 7 juta US. 7 juta US. Tahu apa jadi? Ketika tu mimbar-mimbar khutbah di Yaman, tajuk yang keluar adalah, pada semua khatib ni adalah air mata Chechnya, sapu tangan Kalthum. Air mata Chechnya dan sapu tangan Kalthum. Bayangkan, dia pelik, ada orang beli barang artis, tak pun benda tahu, kalau pakai pun. So dalam masuk frame buat apa? Ni kita bincang tu waktu kes apa kita sebutkan berkenaan dengan tajuk barangan yang kita jual. Ini yang kita bincangkan dulu. Tengok balik pada rakaman. So nak fahamkan. Jadi benda yang kita gadai tadi mesti ada nilai betul. Bukan tak ada nilai. Dan akan diketahui nilai dia. Okay? Ketiga, hendaklah orang yang menggadai tu, dia harus untuk bertindak pada barang yang dia gadaikan. Dia pertama, dia kena memiliki barang tersebut, okay? Dan juga atau diberikan keizinan untuk menggadaikan barang tadi. Contoh macam bapak dia kata, tak apa, saya izinkan anak saya untuk gadai barang ni, dan tak apa. Okay. Yang keempat, tidak boleh untuk orang yang menggadai tadi berbuat apa-apa pada barang gadaian dengan tanpa redha orang yang terima gadaian. Contoh saya macam tadi Nabi dah
gadai baju besi. So Nabi tak boleh pergi ambil ketika hutang tak bayar lagi, dia ambil baju tadi pakai tak boleh, tanpa redha daripada orang menerima gadaian. Okay. Dan tak memiliki, dan tidak memiliki pula untuk apa, untuk si penerima gadaian pula buat benda yang sama tanpa redha orang yang gadai. Sebab benda tu ketika tu tengah-tengah tau. Barang ni duduk tengah-tengah. Yang tukang yang menggadaikan barang tak ada hak penuh. Yang terima gadai pun tak ada hak penuh. Kecuali tamat tempoh. Bila tamat tempoh penghutang, maka bolehlah si penerima gadaian jual dan ambil duit dia balik. Dan tempoh tu, barang ni katakanlah tempoh sebulan. Dalam sebulan tadi, si penggadai, si penerima gadaian, dua-dua tak boleh bertindak pada barang tadi. Dia tak boleh buat apa-apa balik, tak boleh ambil balik. Ini pun tak boleh jual awal. Tak boleh jual awal. Dia kena lepas tempoh tersebut, baru dia berhak jual barang berkenaan. Okay. Kelima, tidak harus untuk orang menerima barang gadaian mengambil faedah dengan barang yang digadaikan. Kalau untuk gadai kereta, tak boleh dibawa jalan-jalan. Pergi jalan, pergi Phuket, pergi ni apa sepadan Thailand nak buka balik kan. Hari ni saya tahu kenapa, apa jadi. Tengok perjalanan tadi ke utara, banyak betul orang berkonvoi. Mungkin konvoi sebelum Ramadan. All out. Dia dekat belah Kuala Lumpur ada juga. Makan-makan sebelum Ramadan. Serius. Dan kita dalam bulan Syakban nak puasa banyak kalau boleh. Tapi ketika nak dekat-dekat masuk Ramadan ni kan, dia orang macam apa, ada orang ada mindset apa tahu. Ramadan kau tak boleh makan, jom aku belanja kau. Kawan ni ajak belanja, besok kawan tu ajak belanja, yang ni ajak makan nasi Arab, yang ni ajak makan sekian. Semua nak. Sedangkan sebenarnya Syakban adalah bulan untuk puasa banyak. Sebab dahulu Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai puasa Nabi SAW. Dia kata kana Rasulullah SAW yasum hatta naqulu annahu la yuftiru. Dahulu Rasulullah SAW berpuasa sampai kami kata Nabi tak berbuka langsung. Wa yuftiru, dan Nabi berbuka, tak puasa, hatta naqul annahu la yasum, sampai kami kata Nabi tak berpuasa. Mana mungkinlah giliran, mana bulan ni Aisyah jumpa Nabi asyik puasa je, bulan depan jumpa tak puasa je. Tapi Aisyah kata wala yasumu syahran illa Ramadan. Nabi tak puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syakban. Dan apa, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi SAW. Tanya Nabi SAW, kenapa dia puasa banyak dalam Syakban? Nabi kata dzaka syahrun, itu adalah bulan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, yang manusia terlalai terhadapnya. Fihi, dalam bulan Syakban ni, turfa'ul a'mali ila rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Fa'arju ada start dah, nak tunggu kat berapa lama. Bagi azan kot. Bagi azan tu. Misalnya saya main batuk wa qawmun subhanahu innaka la tusimu ad raditu billahi rabba bi islam dina muhammadin nabiy rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebut tadi masalah datang tadi, banyak orang konvoi. Saya kata benda tu mungkin Allah Alam sebelum Ramadan lah. Macam di Kuala Lumpur, orang sibuk makan. Kalau pergi restoran tengah hari sekarang ni kat Kuala Lumpur, Selangor, penuh. Orang macam apa? Kodok makan sebelum datang Ramadan. Allah Alam. Okay. Tapi sebenarnya macam kita katalah, Ramadan ni datang untuk mengasuh kita bersabar. Bukan bermaksud kita ni kena langgar siap-siap apa benda patut, betul-betul masuk Ramadan baru sibuk nak jaga. Tak. Macam bulan Syakban ni sebenarnya, cerita tadi ditanya oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid tanya, dia kata lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Syakban. Aku tak nampak engkau ya Rasulullah berpuasa pada mana-mana bulan macam mana kau puasa dalam bulan Syakban. Nabi jawab, dia kata dzalika syahrun, itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu, yang terlalai orang ramai daripadanya. Lalai sebab apa? Sebab tunggu Ramadan, lupa Syakban. Fihi, dalam bulan Syakban ni, turfa'ul a'mali ila rabbil alamin, diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu, maka aku suka,
an yurfa'a amali wa ana shaim, agar diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Okey, kalau faham kat situ, maksud dia amalan kita diangkat adalah pada siang hari. Sebab Nabi puasa malam siang. Nabi puasa malam siang. Siang. So amalan diangkat malam siang. Orang kita, saya bertanya soalan kan dekat sana, malam. Saya kata ulang balik. Nabi puasa siang malam. Siang. Amalan diangkat malam siang. Siang lah. So Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So maksudnya ketika puasa tadi siang malam. Siang lah. Peliknya orang kita pergi separuh tempat lah, kan, pergi kumpul-kumpul baca Yasin 3 kali. Sebab malam amalan diangkat. Jaga-jaga sikit. Tak ada hadis yang sahih berkenaan amalan diangkat pada bulan Syakban, pada malam nisfu Syakban. Bahkan yang sahihnya, dalam bulan Syakban kita tahu hari apa, tapi ia adalah bulan diangkat amalan kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Soalan kuliah kat sini. Okay. So jadi tak boleh untuk orang yang menerima gadaian gunakan barang gadaian tadi, kecuali dia kata barang gadaian tersebut benda tunggangan. Benda tunggangan ni macam zaman dulu kuda, keldai. Yang binatang ni memang dia kena dibawa, ditunggang. Kalau tak ditunggang dia akan, atau unta, dia tak boleh nak apa panggil apa, lepas tu jadi liar terus. So, kalau tak dipakai binatang tadi, ditunggang, lepas macam tu, alamatnya nanti nak pakai balik jenuh, nak kena jinakkan semula. So jadi digunakan. Okay, kalau barang tunggangan, kalau kita pakai kereta, orang tu ada kereta kat kita, so boleh juga. Cuma kena jagalah masalah tayar. Kita pakai servis minyak, kena uruskanlah. Jangan berlanyak je. Kita bagi gadai kat dia, kereta kita okey, datang balik kat kita calalah, botak tayar, tak boleh lah. Tak dibenarkan. Pasal kalau apa-apa yang terjadi kat situ, kita kena tanggungjawab. Si penerima gadaian kena bertanggungjawab pasal dia pakai. Zaman dulu disebut tunggangan tadi sebab memang kenderaan yang ditunggang seperti kuda, unta, keldai, baral memang kena ditunggang untuk sentiasa boleh digunakan kemudian hari. Kalau dia kata stop je, dia masalah. Nak mula balik ditunggang, dia mungkin je liar semula. Okey. Ataupun mahluban, ataupun benda yang digadaikan tadi, binatang yang diperah susunya pun sama juga. Kalau tak perah susu dia, kembunglah binatang tu. Susu ada, awak tak perah, apa jadi? Rosaklah badan dia. So kena perah lah, kena ambil lah susu dia. So jadi si penerima gadaian boleh gunakanlah apa yang terhasil daripada binatang tadi, dengan syarat dia belanjakan untuk bagi makan. Sebab dia bela binatang tadi kan, sementara kawan tu sekian, apa manfaat dia boleh pakai? Sebab dia makanan binatang tadi, minuman dia sediakan, so dia boleh minum susu binatang tersebut. Okey. Okey, yang terakhir, barang gadaian adalah amanah di tangan orang menerima gadai. Si penerima gadaian, tak kira syarikat ke kedai ke orang persorangan ke, bila terima gadaian, barang gadaian diterima itu adalah amanah di tangan dia, dan dia tidak perlu menjamin apa-apa kerosakan kecuali dengan pelampauan daripada dia. Kalau dia jaga dengan elok, tiba-tiba batu jatuh dari langit, impak, tak boleh buat apalah. Tapi kalau dia yang sepahkan, letak kat situ, orang curi, maka dia bertanggungjawab sebab dia tidak menjaga dengan baik, kan? Dan apabila, bunyi coklat ni bukan saya sengaja, memang gatal tekak. Gatal sangat. Dia datang sekali-sekala. Dia cakap dekat sejam kan. Dia hujung tu nak suruh berhenti, gatal tekak. Okey. Bila sampai saja tempoh hutang tadi, yang dengannya digadai barang tersebut, wajib ke atas orang yang berhutang tadi bayar. Katakan saya kata gadai untuk tempoh sebulan dah selesai, maka si peminjam tadi kena bayar untuk lepaskan gadaian tersebut. Kalau dia tak nak bayar, hakim akan paksa, kerajaan akan paksa dia bayar. Okay? Kalau dia tak nak, maka kerajaan nak boleh kurung dia, penjarakan dia, dan juga boleh untuk takzir dia, denda dia, sampailah dia apa? Dia bayar hutang dia kat saya. Saya pegang lagi ni. Okey. Ataupun kena dijual barang gadaian ini untuk saya dapat duit saya balik. Kena dijual lah. Nak tak nak kena jual.
Nah, cuma macam tadi kan, macam benda ni kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan perhatikan, bank dapat tau benda ni. Maksud dia peraturan mana kerajaan akan tangkap orang tu, bawa ke mahkamah sebagainya kan, kerana tak bayar hutang. Ini bank dapat. Orang perseorangan payah sikit. Di Malaysia bank dapat pelayanan berkenaan. Maksudnya polis datang rumah, mahkamah datang sita, pagar. Tapi kalau saya hutang dengan kawan saya bayar dulu kat mahkamah, tak layan. Ini sebenarnya zaman Nabi SAW dahulu, zaman para sahabat, semua orang berhak. Bukan hanya bank. Bukan institusi bank saja ada hak untuk dapat balik hutang dia. Semua orang ada hak sebenarnya. Kalau kawan kita pinjam dalam kampung pun, kita bawa kes ke mahkamah, memang mahkamah boleh paksa dia bayar. Kurung dia sampai dia bayar. Kalau tidak, mahkamah akan jual harta dia untuk dibayar balik kat saya. Ini satu kes yang kita kata dalam bab jual beli kena redha meredai kan. Tapi bila mana orang yang berhutang tak nak bayar hutang dia, mahkamah boleh ambil harta dia jual. Macam kes Sejat. Sejat Sajat. Sejat. Tak kenal lah boleh panggil Sejat. Kronologi sebenar dia ni lari ke Australia bukan sebab Jabatan Agama Islam. Bukan Jabatan Agama Islam punya kes menyebabkan dia lari. Kes dia lari ada dua yang besar. Pertama, tipu kad pengenalan. Kedua, dia berhutang dengan orang. Orang tu dah tempah bengkung ajaib ke bengkung apa, Allah alam, dia jual bengkung lamping atau dalam bengkung apa kan, bengkung cantik ke. Jadi dia tak boleh deliver. So dia hutang dengan orang tersebut dalam lingkungan 200,000 lebih kurang. So tak boleh bagi, maka dia lari. Dia lari ke Thailand tu sampai lari ke Australia bukan sebab Jabatan Agama Islam. Dia ada jenayah besar yang dia buat. Pertama, kes hutang. Kedua, tipu IC, tipu kad pengenalan. Tahu kan mana-mana dia tukar nama sebagainya untuk lari. Serius. Jadi polis cari untuk itu. Dia lari sampai ke Australia bukan sebab Jabatan Agama Islam kacau dia. Ini faham betul. Cuma apa jadi? Kan mahkamah lelong dia punya rumah. Mahkamah pergi, masuk dia ambil sekian. Tapi benda macam ni biasanya mungkin kat situ orang yang tadi tu duit ada juga kot, pakai lawyer sebagainya, mahkamah ambil. Bagi kita kat kampung-kampung ni kadang mahkamah malas tengok kita kan, apa pinjam 5,000 kadang-kadang bukan apa, upah bayar lawyer tu lagi mahal daripada 5,000 nak bawa kes, upah lawyer tu lagi mahal daripada hutang kita. Hutang apa 10,000, urusan lawyer tu dah berpuluh-puluh ribu. Ngarut lah. Tu kadang-kadang benda macam ni tak ada. Walaupun sebenarnya sepatutnya memang kerajaan ada kuasa untuk masuk campur dalam kes tadi, sebab benda ni akan bawa kepada pemusuhan, pergaduhan dan sebagainya, ancaman nyawa. Jadi kita kena redakan. Macam kerajaan sebagai bapa kena stop belahan tadi. Dan cara dia bangsa dia bayar. Tak nak bayar, kurung. Tak nak kurung, tak dengar cakap, denda. Tak juga, harta dia diambil, dijual untuk bagi balik pada orang yang dipinjamkan duit tadi kan. Pinjamkan duit tadi, dapat balik duit dia. Ini sebenarnya benda yang sebenarnya memang dalam Islam berlaku. Cuma kita tak melaksanakan sahaja. Tapi kisah Sejat tu contoh mudah. Nak nampak macam mana mahkamah, betul kan, tak lama dia lari. Bulan berapa, lepas tu bulan ke berapa kan, diorang pergi masuk rumah dia dekat Kota Damansara tu, dan diorang kira apa barang ada sebagainya termasuk sekian untuk jual. Pasal hutang yang dia ada tadi menyebabkan mahkamah ada kuasa untuk lelong harta dia untuk bayar hutang dia. Faham lelong harta untuk bayar hutang. Jelas Alhamdulillah kita habis dah berkenaan dengan Kadayan. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi lepas raya, kalau kita izinkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kesihatan kita elok. Dan harap yang datang malam ni, malam lagi, nanti 2 bulan lagi jumpa balik lah. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan?
Barang tu barang curi, digadai-gadai tapi barang curi. Okey. Bila ini yang tadi saya sebut tadi, dia orang kata kalau kita nak pastikan, okeylah kitab, saya kata kitab tak curi. InsyaAllah dia kata kan. Tapi memang berlaku perkara ni. So macam mana tadi nilai barang digadai tadi kena tahu. Pemilikan barangan ni pun kena dibuktikan sebelum kita terima gadaian tersebut. Kita tahu nak tolong dia nak duit, dia tak ada duit, dia nak duit, dia ada barang tapi tak nak jual, dia tak nak, dia cuma nak sementara je. Okay, tapi kena pastikan barang dia bukan curi lah. Ini kena buktikan baru kita bagi. Ini kebijaksanaan yang kena ada pada setiap Muslim. Dia memastikan macam nilai tu lah. Kalau tak tahu nilai dia, pergi ambil buat apa. Kawan tu kata, bang, ni cawan ni ustaz-ustaz dekat Masjid Kok Kelang ceramah air liur dah kena. Dia kena kan. Cawan ni berkat. Saya nak gadai, saya nak pinjam duit kat abang. Abang boleh tak bagi saya 10,000? Kalau yang terima cerita saya tu jenis suka barang-barang wali tu kan, ada terima lah, ambil lah. Masya Allah. Ni tumpuk ni apa? Ailius Adli. Faham tak? Dia basic dia Muslim, seorang Muslim bijak. So maksud dia, tapi kalau terjadi juga, maka orang yang akan dipersalahkan memang si penggadai lah. Dan mahkamah patut masuk campur dan still insist untuk dia bayar balik. Walaupun barang dagangan tu tak boleh jual, dipulang balik pada tuannya, hutang tetap ada. Barang gadai tetap kena pulang kepada tuan asal. Tapi orang tu mahkamah kan paksa dia bayar. Tak nak bayar, dikurung dan diseksa baiklah. Dan ditengok harta dia, kalau ada lelong. Harta dia lelong. Dia tak redha pun tak apa. Itu yang kita panggil apa, tak ada. Cuma baru ni alhamdulillah saya dengar Jabatan Agama Islam ada cadangan berkenaan dengan nak sita harta suami tak bayar nafkah. Sebenarnya benda ni sangat dulu lagi patut dah buat. Sebab interference untuk kita masuk campur tadi, kesian isteri tersebut. Kawan dulu banyak kali dah jadi. Sampai jadi drama swasta. Yang muda-muda tak pernah tengok. Saya yang kecil-kecil saya tengok. Mana suami lari ke KL, kahwin baru, duduk banglo. Bini tinggal kampung, jaga anak. Anak jual kuih, bawa atas bakul kepala. Kuih, nasi, lemak, dia jual. Itu yang mak pula kerja kontrak. Abah lepak kat KL, goyang kaki. Tak ada tindakan langsung dibuat. Ini masalah sebenarnya, salah. Maksudnya kat sinilah untuk menjaga institusi keluarga tadi kan. Suami ini dia kena masuk campur terhadap dia dalam masalah tadi. Mana boleh tinggal bini macam tu? 6 tahun, 5 tahun kadang-kadang. 5 tahun tinggal macam tu je. Gantung tak bertali. Cerai tidak. Kalau cerai boleh perempuan tu kahwin lain. Anak ditinggalkan, nafkah tak bagi. Macam mana? Tapi bila keluar enactment baru ni kan, dia bincangkan, saya sangat suka sebenarnya. Sebab benda ni untuk jaga hak wanita. Sebab orang lelaki memang biasa dia menindas. Dia bukan ditindas. Dia menindas. Jadi itu memang peraturan tu dia patut dibuat lama dah. Macam kisahlah hak orang pinjamkan duit dapat beli harta tadi, patut dibuat lah. Jangan sampai kena jumpa alung lah, PPIM sebagainya, tak payah. Kesnya tu jadi kan, bawa gangster. Kan nak buat gangster memanjang kan, gangster pun kan tak larat nak buat kerja macam ni, pergi kutip hutang pukul. Agama kita tak perlu macam tu. Sepatutnya kerajaan masuk campur, selesai masalah. Sebab memang benda tersebut memang kita kata ada, bahkan kerajaan boleh denda orang tersebut di atas sebab dia buat macam tu, menyebabkan kena kos masa sebagainya, denda dia tambahan di atas hutang dia, kena denda lain, denda tambahan, menyusahkan kerajaan. Kenakan lagi ke denda, okey je. Dan denda ni masuklah pada polis pergi tangkap ke, polis yang tangkap orang tak bayar hutang ni kan, penjaga penjara ke, bagilah. Baru betul kita panggil apa, masyarakat kita kan takut tak bayar hutang sebenarnya. Faham tak? Ini benda yang sepatutnya dibuat. Jadi memang barang gadaian pulang balik kepada tuan punya barang, tapi hutang kekal di atas orang yang menggadaikan barang curi tadi. Okey? Jelas Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka hamdika la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk.